Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala memilih lagi kita untuk sama-sama berbuat taat, berbuat amal ibadat, dan mudah-mudahan Allah taala memberikan istiqamah kepada kita dalam kita menuju untuk balik semula kepada Dia, yakni menunggu hari-hari kematian kita. Dan mudah-mudahan di kesempatan masa yang Allah kurniakan kepada kita ini, gunakanlah sebaik-baiknya dan supaya bermanfaat, terutama manfaat dalam perkara-perkara yang menyentuh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, malam ni tengok lagi sambungan bagi kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Baik, muka surat yang ke-10. 10 habis tak? InsyaAllah tengok tajuk baru malam ni, berkenaan minggu lepas selesai dah kita baca berkenaan dengan akibat daripada orang-orang yang tidak redha berkenaan sesuatu ujian, musibah yang Allah hantarkan kepada kita ini, terutama musibah berlakunya kematian ataupun apa jua ujian yang kita tak redha, tak setuju dengan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan besarnya akan pahala bagi mereka-mereka yang sabar, yang redha di atas setiap ujian yang Allah Ta'ala kurniakan pada seseorang itu. Dan malam ni sambungan Al-Babul Tsamin, bab yang ke-8, fi bayani uqubati man'iz zakah, bab yang ke-8 berkenaan dengan, berhubung dengan akibat ataupun balasan ataupun azab seksa bagi orang-orang yang mani'iz zakah, yang tidak mengeluarkan zakat, tak bayar zakat deh. Jadi bermula bab yang ke-8 pada menyatakan orang yang tiada memberi zakat. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salah wa atuz zakah, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang
dan engkau memberi akan zakat. Baik. Jadi dalam bab ni, bab ke-8 ni nak membicarakan berkenaan dengan zakat. Zakat ni merupakan salah satu daripada rukun apa Mai tanya-tanya lagu ni tak berlagu angin. Rukun Islam ke rukun iman? Takut tukar. Rukun iman ke Islam ni? Rukun Islam. Kalau tukar kena masuk pasti semula, kena masuk tadika balik. Jadi zakat ni merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi tidak dapat tidak bila menjadi rukun, maka bila sampai akan nisab dia, akan haul dia, maka menjadi kewajipan kita keluarkan akan zakat kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintah ustaz, perintah Allah. Seperti mana Allah memerintahkan kita ni dengan semayang. Sebab tu Allah Taala ayat dalam Quran, di antara ayatnya banyak disebutkan bab semayang, dia sambung direka dengan bab zakat. Aqimus solah wa atuz zakat. Dirikanlah semayang, tunaikanlah semayang, dan keluarkan zakat, bayar akan zakat. Baik. Jadi berkenaan dengan hukum hakam dia, seperti mana juga dengan semayang, wajib bagi semayang dan wajib juga bagi zakat. Zakat ni merupakan, ulama kata, sedekah yang wajib. Sedekah ni sunat, tapi bab zakat ni wajib bila sampai haul dan nisab dia. Kita bagi ke masjid hari Jumaat tadi serias seminggu, sunat je tu. Dah, kalau takwi pun tak apa. Tabung masjid jalan je. Takwi tak apa, tak dosa pun. Sebab dia sunat. Dah. Orang buat tabung balik belakang tu. Takwi pakai lalu lagu tu tak ada masalah. Sunat sahaja. Adapun zakat adalah sedekah yang wajib. Kalau tak tunai, tak keluar, berdosa akan dia. Baik. Jadi dalam bab zakat ni kita kena teliti. Terutama zakat apabila melibatkan akan harta-harta benda kita. Kita tak kata ada harta, ada akan harta-harta kita. Sama ada harta tu berbentuk harta simpanan kita, pitih-pitih kita, harta benda kita lah. Ataupun zakat tu berbentuk perniagaan kita. Ataupun zakat tu berbentuk barang-barang kemah. Mah mana ada tu, kena waktu bil akan zakat. Jadi bila sampai haul dan sampai akan nisabnya. Haul tu apa dia? Haul tu sampai masuk setahun. Nisab ni ialah qadar dia. Berapa. Tak. Jadi tak boleh pakai wak senyak ya. Kerana apa? Kerana zakat ni salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita daripada sifat bakhil, daripada sifat kedekut, daripada sifat tangkai jering. Seperti mana Allah SWT berikan harta benda yang banyak kepada Qarun. Qarun, Allah cerita dalam Quran, banyak harta benda yang Allah Ta'ala kurniakan pada dia, perbendaraan ni banyak sangat. Sehingga kan harta-harta yang kalau kita jumpa zaman mutaakhirin hari ni, jumpa bukan harta milik siapa-siapa pun. Jumpa bawah tanah, jumpa gali-gali kubur, jumpa kakah barai kemah, orang panggil jumpa harta Qarun. Oyaknya milik dia. Walaupun jumpa ni di tempin ni sekali pun, tapi nak ambil sempena dengan nama dia banyak harta.
Tapi sebabkan kerana bakhil, kedekut, kupi, tangkai jering, korung ni menyebabkan Allah Ta'ala laknat dia beserta dengan harta-harta dia. Allahu Akbar. Jadi dengan harta dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pun sama, takut dibimbangi dengan harta benda kita yang banyak ni, kerana tidak memberikan akan hak-hak yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, maka boleh menyebabkan dengan harta benda kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semayang, puasa, dah pergi haji, oi, banyak pada orang. Umrah nak tahu. Dah sedekah banyak weh, tapi zakat tak bayar. Sudah. Jawab dia tak selesai. Walaupun baik banyak mana dia buat pun, zakat tak bayar, tak selesai. Tetap menjadi hutang. Ia kena bayar juga ke mana pun. Termasuklah orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang mati telah meninggal dunia kan. Mana ada hak zakat-zakat dia, hak yang tidak terbayar sampai masa dah cukup haul dan cukup nisab, tapi dia tak tunaikan, maka ahli waris dia ni ada, maka menjadi kewajipan bagi ahli waris ni menyelesaikan dulu hutang-hutang zakat tersebut. Terutama hutang-hutang zakat tu ialah hutang dengan siapa? Dengan Allah. Dengan Allah. Ada hutang manusia ni kan memang kena bayar, tapi hak Allah ni menjadi nombor satu. Mak kita mati, contoh 6 tahun, 7 tahun tu, banyak harta mak kita tinggal. Contohnya tinggal barang kemah. Barang kemah banyaklah, gelang kaki lagi, gelang tangan lagi, subang banyak mana, hak puluk dakak, hak apa panggilan ni macam-macam jenama. Puluk dakak, dok puluk dakak, apa dia panggilan ni, banyak istilah-istilah dia. Oyaknya kasar-kasar, berat-berat, susah-susah, banyak tinggal. Dah mati mak kita ni, sepanjang hidup dia tak bayar pun zakat emas yang dia ada tu. Termasuklah zakat emas perhiasan, hak yang dia pakai, tapi banyak ada. Kalau sikit tak apa, tak kena. Ni banyak. Hak yang asalnya zakat emas ni hak jokong tu. Hak jokong tu asal tu. Kalau perhiasan ni tak, tapi kerana perhiasan ni banyak juga. Tengok orang-orang hari ni ke, tengok tu pakai tekuk tu, Allah, tak tahulah kalau hak palsu. Kalau hak pasal tani tu, hak celuk dengan kalah, hak tu palsu lah kali. Hak ni hak original emas sungguh lah. Maka mati meninggalkan akan mak kita ni banyak harta-harta barang kemah dia. Kita ni duk berebut nak bagi kepada waris-waris ni. Jangan. Kerana apa? Dosa besar, tak sesah hutang zakat dia. Wajib sesah dulu. Kira-kira dulu. Kira lagu mana? Hutang-hutang zakat emas yang mak dia tak bayar. Jangan duk pakai berebut nak bagi selalu dak. Sebab sesa hak dalam kubur, dahlah masa dia hidup tu tak bayar dah. Mungkin kerana kejahilan, mungkin kerana kedekut. Saya ibu sedok macam. Maka kita ni bila dah mati dia baru tahu rupanya banyak. Duduk dalam go tu, duduk lagu ni, datang berah dalam tu, macam-macam duduk. Banyak. Duduk impung-impung, Allah, kat 5 kilo, Allah. Contohnya lah, orang tua ni pandai nyipir ni, tak sepuan ni dia tunjuk. Orangnya banyak je sipir ni. Kakak 5 kilo, Allah, banyaknya kakak barang kemah. Maka kena zakat. Jangan buat bakar. Bagilah mu ambil 4 orang, mu 5 orang, mu 6 orang, mu ambil ada tadi. Kalau tidak berdosa. Dosa siapa? Berdosa dalam kubur ni, dan juga berdosa ahli waris ni, kerana tak sesah hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang zakat tu dikira sebagai hutang.
Hak tu bahagian barang-barang kemah dan seumpamanya. Jadi menjadi kewajipan kita ni bila sampai akan nisab qadar dia berapa dan haul dia berapa, maka cukup tahun kena waktu bik akan zakat-zakat tersebut. Termasuklah hak ni ramai orang tahu waktu bik zakat simpanan harta. Simpanan duit lah. Simpanan duit orang kita simpan. Kalau simpan tabung haji, mungkin waktu bik dah. Kalau simpan di bank lain, bank Palorima, bank Pok Saudara, bank ni, bank tu, banyak bank. Walaupun sikit, bank ni ada banyak ni, bank ni banyak ni, bank ni banyak mana ni. Kalau cukup saja akan nisab dia. Berapa nisab dia? 2.5%. Sebenarnya mengikut negeri lah. Mengikut negeri kita ni, dan mengikut qadar harga emas masa. Harga emas masa macam Terengganu berapa. Mana nak lebih sahih lagi kena tanya perkiraan di Maidam, lagu mana. Tapi nak ayat sininya ramai orang tahu waktu bik. Kerana apa? Dia kata tak cukup lagi. Hak di bank ni ada 10,000, hak di bank ni ada 15,000. Dia kena campur belaka. Bank Palorima, bank Pok Dara, bank anak saudara. Ni bank Islam, bank Muamalah, Agro Bank, campur cukup. Dalam tempoh setahun tu simpanan kita tu cukup untuk kita ni melayakkan keluarkan akal zakat. Kalau tak waktu bik, berdosa. Berdosa. Jangan awak mudah-mudah lagu tu. Takut-takut kita ni orang jenis hak banyak ni. Takut bimbang, harta benda yang banyak tidak boleh menjadikan kita ni dekat dengan Allah. Takut kita banyak ni tapi kita nak banyak semacam. Kau banyak harta kau nak. Tak, sebab tu minta murah rezeki macam, minta tambah rezeki, minta murah rezeki, minta nak banyak. Salah tak? Tak salah. Tapi takut dibimbangi hanyut dengan kemurahan ataupun dengan rezeki yang Allah Ta'ala limpah yang terlalu banyak. Sahabat Rasulullah SAW Abdul Rahman bin Auf, harta benda dia banyak. Banyaknya terlampau banyak sangat. Tapi malam-malam jerit nangis, takut kerana apa? Takut kerana dengan harta benda dia yang banyak tu menyebabkan dia ni masuk lewat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia ni dijanji oleh Nabi SAW antara 10 sahabat yang dijamin syurga Allah. Tapi takut lagi. Kita ni nangis juga nak malam, nangis Allah rugi nego hari ni tak balik modal. Contoh. Nangis kerana tu. Tidak menangis kerana takut disibukkan kita cari harta benda sehingga lalai kita dengan akhirat. Allah waya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Disibukkan kamu, dilalaikan kamu, berebut-rebut kamu mencari akan harta pembendaraan akan dunia ini. Bukan kata salah tu, tapi Allah ayat dah. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sehingga nak masuk pada lubang-lubang kubur, liang-liang lahak. Sungguh bak harta ni segar. Tak percaya aja pergi terah tengok, pergi ziarah orang sakit. Wayak bak semaya tak go, tak dia nak bangun. Acah tu nak balik, waktu bik 100 hia, boleh bangun duk congok. Nak balik dah. Boleh bangun. Wayaknya segar tu kan. Ni contoh, tak ada kena mengenai hak hidup ataupun hak mati tu bila. Contoh. Contoh dia tak ada kena mengenai hak hidup ataupun hak mati tu ya. Kerana bitih, kerana harta tu jadi segar, jadi gagah. Jala sungguh. Jala sungguh. Allahu Akbar. Jadi zakat ni ke mana pun siapa masa dia kena bayar. Zakat pertanian ke ataupun zakat orang nego tanah, cara nego tanah. Ada orang beli tanah banyak-banyak, nak nego tapi tak bayar zakat. Walaupun tanah tu tak jual lagi, wajib juga
dia keluar akan zakat bila sampai haul dan nisab dia. Setahun. Contohnya kita zaman hari ni ramailah buat pinjaman bank beli tanah. Sebab harta tanah ni makin meningkat setahun ke tahun. Ingat kau laku tahun ni tak laku, perang dulu. Tapi tak bayar, tak keluarkan zakat. Tak boleh. Kena waktu ambil zakat tu. Walaupun harta tanah kita tu tidak laku lagi. Allahu akbar. Jadi kena beringatlah bab zakat ni. Sebab dia kewajipan yang sangat-sangat besar. Sebab itulah menjadi kewajipan juga bagi pemerintah. Boleh pemerintah ni siapa dia? Orang yang diberi kuasa, autoriti. Boleh dia pergi paksa rakyat-rakyat untuk bayar zakat. Kerana apa? Kerana nak selamatkan demo daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang pernah berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Abu Bakar ni selepas Nabi SAW wafat, meninggal, ada di kalangan orang-orang Islam waktu tu dia tak si bayar, tak si tunai zakat dah. Dia tak si waktu ambil dah zakat-zakat harta-harta benda ni. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi golongan-golongan ni. Memerangi lagu mana? Maknanya dia ambil harta-harta dia ni secara paksaan, maka tak dosa sekali pun. Kerana apa? Menjadi tanggungjawab bagi pemerintah nak menyelamatkan akan rakyat dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah bab semayang, bab apa. Tapi pemerintah kita ni tak apa beratlah mana. Bab semayang pun tak berat mana. Kalau ikutkan kalau ikutkan kewajipan pemerintah tu, pertama bukan hanya sekadar pembangunan negara, pembangunan insan, pembangunan manusia. Bab semayang, Allah ayat dalam Quran, Allah Taala beritahu kan, dosa pemerintah ni tak cara berkenaan bab semayang akan rakyat-rakyat dia. Dosa sebab apa? Kuasa dia tu ada. Kuasa dia ni ada. Supaya apa? Boleh paksa akan rakyat-rakyat dia. Tapi tak berlaku pada hari ni. Ada juga, tapi tidaklah secara syumul, secara menyeluruh. Semayang ini ni menjadi hak masing-masing. Mau nak semayang, mau tak semayang sudah. Sama juga zakat. Mau nak bayar zakat bayar, tak bayar sudah. Allahu akbar. Jadi bersihlah harta kita dengan berzakat. Dengan berzakat kerana perintah Allah SWT. Dan cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempersertakan 3 perkara dengan 3 perkara, maka tiada diterima salah suatu daripada keduanya melainkan berserta keduanya. Allahu akbar. Nabi riwayat Nabi sebut Allah Subhanahu Taala ni dia buat satu perkara tu kena ada berlaku dua-dua tu, maka kalaulah tak ada Allah tak terima. Jadi 3 perkara yang Nabi sebut ni, iaitu yang pertama, tiada diterima Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang seseorang melainkan ia memberi zakat. Allahu akbar. Nak ayatnya sini, semayang tu rajin, tak tinggal, tapi zakat tak bayar. Tak terima solat jika tak bayar zakat. Orang-orang kaya, orang-orang yang cukup akan nilaian harta di haul dan nisab ni, kena beringat tu, buat ibadat rajin, tapi ada sesuatu suruhan wajib Allah Ta'ala yang dia tak buat. Antaranya zakat. Sebab tu pemerintah kena royak, kena sebut, kena beritahu dan kena mengambil tindakan undang-undang pada mereka-mereka yang tak bayar zakat. Hak yang cukup lah, hak yang tak cukup tak apalah, tak payah bayar. Dan tak boleh kita kata zalim kerajaan. Kerana apa? Dosa kita. Sebabnya kerajaan ni dia menjalankan akan undang-undang atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata zalim, ibarat kita tak setuju dengan Allah Taala.
Maka kena akur, kena akur akan sekiranya pemerintah mengeluarkan akan apa nama ni berkenaan dengan bab zakat. Tapi jabat agama memang dia tu semua bagi zakat ni. Cuma nak bagi zakat yang payah sikit. Waktu big ni tepi supermarket, bukan meja lagi, tepi kedai, tepi jalan, tak salah. Tapi hak nak bagi ni payah sikit. Kalau hak makcik-makcik susah, hak yang jadi asnaf tu tak akan nak isi barang, tak akan nak naik jabat, nak go tu, nak go ni, nak macam-macam syarat payah. Hak tu urusan demo lah. Mungkin ada prosedur-prosedur dia. Tapi nak ayatnya nyanyo. Kerana apa? Kita ni mempersulitkan urusan yang sepatutnya permudahkan. Bukan mudah sangat, tapi bila cukup berlaku, maknanya tidaklah detail. Kadang-kadang lama berbulan-bulan kita tak lihat lagi. Hak yang layak lah, hak tak layak tu ada juga jenis tipu, jenis pelawak, pergi minta zakat. Ada. Bukan kata zakat, minta hak piti raya pun belana pelawak. Ia tak layak, tapi nak juga. Tak layak lagu mana? Kerja cikgu dua-dua, laki cikgu, bini cikgu, rumah sadah, kereta banyak, minta juga. Padahal haram makan tu. Walaupun boleh pitih tu, kita makan haram, dosa. Ibarat kita makan bara api neraka. Dan esok-esok daging hak tumbuh daripada makan haram jadi bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai mana? Ramai. Ramai. Hak layak tak apalah. Kita kecek pendapatan tipu. Pelawak. Kenapa? Nak dapat imbuhan 200 riyal, 300 riyal. Tak takut. Tapi bukan tempat kita ni, tempat lain. Tempat kita tak berlaku gini. Tak berlaku tempat lain lah. Sanggup nipu. Kerana apa? Nak dapat bantuan 200 riyal, 300 riyal. Bila iman tak ada, bila kita tak heran halal haram, bila kita tak bercara hak orang, kita tak bercara dah. Hak penting, hak aku, hak orang pun hak aku juga. Sudah. Berebut ni balah. Tak boleh. Padahal dia Allahu Akbar. Tak nak sabar boleh. Hak makcik rumah sebelah. Tak boleh tak kata apa. Dia tak boleh regel. Habis nak kedai kopi duk jaja. Apalah tak boleh. Padahal bawa kereta besar-besar, rumah besar, kerjaan besar. Jangan aib sangat tu. Tapi kita tak nampak lah. Benda gitu. Kalau hak layak, minta lah. Kalau hak tak layak, jangan minta. Jangan mudah-mudah. Kalau macam kita ni miskin, tapi ada anak yang boleh mencukupkan akan kita, maka anak yang wajib beri. Tak boleh kita minta. Kita ni ada anak 10 orang. Walaupun kita ni tak kerja, tua dah, tak erat dah nak kerja. Makin hak peceng-peceng itulah ada sikit-sikitnya. Tapi anak ada 10 orang. Hak ni jadi doktor, hak ni jadi engineer, hak ni cikgu sekolah, hak ni kontraktor besar. Duduk jauh-jauh lain-lain. Kita duduk rumah, duduk kampung lagu ni ya. Rumah atak-atak zen, atak setih gitu ya. Contohnya lah. Kita pun minta zakat, minta gotu, minta goning. Tak layak. Kerana apa? Anak-anak yang wajib mencukupkan akan perbelanjaan mak dan ayah ni. Tapi ramai mana hak yang sebaliknya. Anak-anak itu kena wajib beri mak dan ayah tu perbelanjaan. Wajib beri. Jangan tak beri. Walaupun sikit sekalipun kena beri. Sebab menjadi tanggungjawab. Nak berkat harta rezeki yang Allah bagi pada kita ni, maka kita salurkan. Antaranya salurkan melalui jalan yang betul.
Hak pertama mulanya zakat. Tak. Yang keduanya pada mak dan ayah kita. Tak kira lah 10 riyal ke. Orang tua ni tak nanti ke banyak sikit pun dia nak tengok sekadar mana, sejauh mana. Ni dak. Ni tak apalah, mak ada dah gaji, ayah ada dah gaji. Dak beri. Nak cari keberkatan dalam rezeki-rezeki yang kita ada. Banyak cara banyak, hak sikit cara sikit. Tapi ndaklah gitu. Kadang-kadang anak pula jom tolong. Tolong apa? Tolong isi, minta ni. Jangan. Kalau kita ada kemampuan, kita yang perlu mencukupkan keperluan mak dan ayah kita. Contohnya keperluan dia 500 sebulan. Ataupun 1000 lah sebulan. 1000 sebulan cukuplah sekelamin laki bini. Dah, maka ada 10 orang anak, beri 100 riyal seorang. Padang. 100 riyal seorang. Tapi tak berlaku lagu tu. Dah. Tak berlaku lagu tu. Allahu akbar. Jadi takut-takutnya. Ikasih dak ikasih. Oh, ama pelawak menipu. Tak kata ni hak sekolah cara sekolah. Mak ayah nak bantuan kuam. Tipu pendapatan. Biar pekerjaan ada pendapatan tetap ataupun lebih, tapi buat tak kerja. Padahal kerja. Mata-mata nak boleh PT 100.5. Jangan. Bukan hak kita tu, hak orang. Ibarat kita ambil hak orang, tak, patutnya orang lain layak, tidak layak kerana kita yang dah ni. Orang mana hak lagu ni main kabel tak kabel, Allah Akbar. Tak takut kan. Tak berasa apa bakali. Bakali pitih ni berasa pitih, tak berasa halal haram dia ni. Dah, tak takutlah mana kita. Allahu Akbar. Jadi kalau hak pernah berlaku lagu tu, wajib taubat, minta ampunlah pada Allah. Deh, kalau pernah berlaku hak lepas-lepas, hak kita terambil, hak kita termakan, deh, minta ampun, minta taubat pada Allah. Kalau ada waktu bik balik. Waktu bik ke mana? Kita sedekah balik, bui balik. Lalu boleh. Gitu. Baik, jadi tak terima semayang orang yang tak keluarkan zakat. Allahu Akbar. Orang tak semayang pun tak leh zakat. Orang tak semayang deh, haram beri zakat pada dia, berdosa. Walaupun sah zakat dia. Walaupun asnah zakat ni deh, contohnya orang yang miskin, fuqara yang fakir miskin. Yang fakir miskin lalu layaklah dia ni dapat zakat, tapi kerana tak sembahyang, tak solat, maka beri zakat pada dia sah sebab dia termasuk dalam asnaf, tetapi haram, berdosa. Sebab tu kalau miskin, biarlah miskin harta benda, jangan miskin akhirat. Tapi ramai bila miskin harta benda, akhirat pun miskin. Siapa sembahyang bang pun tidak. Kerana tak sembahyang ni banyak perkara terteguh. Sungguh. Banyak perkara terteguh. Banyak perkara. Tapi kita ni lah husnuzon macam. Dah. Nak buat saing tak boleh orang tak sembahyang ni. Nabi SAW tak buat urusan orang tak sembahyang. Nak ayatnya suai, nak ayatnya suai, nak ayatnya orang tak sembahyang ni tak ada berkat. Duduklah rumah kita, duduk apa nama ni dalam kampung kita. Kalau dalam kampung kita, kalau kampung tu tanah tu kita yang milik. Contohnya Tempinih ni, kita yang milik tanah ni. Sebabnya kita yang mula-mula peneraka buka mula-mula. Seluruh ni kita jajah belaka ni. Tempinih ni luah lah maknanya. Zaman-zaman hari tu, ayah kita hari tu, kemudian warisi kita yang warisi perkara ni. Maka ada orang nak mari tumpang duduk. Tak. Nak duduk sikit bucu kampung ni. Dalam kampung, dalam kawasan kita, dalam tanah kita tu. Maka asbab dia tak sembahyang, tak solat, boleh kita halau dia. Halau.
Ngambak. Kerana apa tu? Kerana menurunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan orang-orang hak tak sembahyang ni. Kapung kena bala. Hak tu sekiranya kita ni tuan tanah, ada pun learning, lagu tu lah, kita ni bukan tuan punya milik kita. Maka kita kena ikhtiar usaha. Terutama ikhtiarlah usaha dalam rumah. Cari duit dalam rumahnya. Jangan ada yang hak tak sembahyang, hak tak solat. Kalau ada tak berkat berlaku. Rumah tangga tak berkat, rezeki tak berkat, hubungan keluarga tak berkat, tak ada keberkatan berlaku. Jauh hati. Kerana apa? Hubungan dengan Allah putus dah. Alih lah betul. Sebab tu anak-anak tolonglah sembahyang. Tak kira lah sama ada dia sembahyang dia ni tak berjemaah ke, asalkan sembahyang. Terima tak terima suku kira. Hak terima tu Allah Ta'ala terima, cuma sembahyang dulu. Tapi hari ni ramah tak sembahyang. Anak-anak ramah tak sembahyang. Mak ayah rasa lagu mana, tak rasa gapo, tu bala besar. Kalau rasa sakit, kalau rasa Allahu Akbar, anak aku tak sembahyang. Aku ni ulang alik 5 waktu masjid surah. Pak ngajar tak tinggal. Nada kita tak sembahyang sunat tak tinggal. Tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Tasbih semua pas waktu sembahyang. Tapi anak tak sembahyang, tak berasa apa. Sudah. Padahal tak menjawab itu tu. Jadi anak-anak tolonglah mak dan ayah ni. Duk pera kamu, duk bela kamu, tiba-tiba buat lagu ni. Jadi sakok pula lagu tu. Jangan. Tolonglah mak dan ayah kita. Orang yang sayang mak dan ayah dia ikut utamanya perintah Allah. Dia tak tinggal Allah. Kita tak ada sayang mak ayah, bubuh dalam Facebook, sembahyang tidak. Dah mak ayah mati dah. Dalam kubur dah rindu mak ayah, tunjuk gambar kubur, gambar pusara dia. Tapi dia duduk atas dunia tak sembahyang pun anak-anak. Jangan. Jangan lagu tu. Jangan nak agak ke orang tahlil, jangan nak agak orang baca yasin, orang sedekah baca Quran. Tak. Biar kita dulu ada modal, barulah hak lain itu yang menolongkan dia. Jadi tak terima sembahyang orang yang tak bayar zakat. Allahu Akbar. Walik ya ramah orang hak lagu ni nya, orang-orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, tiada diterima saksi bagi Allah Ta'ala melainkan apabila ia berbuat baik kepada ibu bapanya. Maknanya Allah Ta'ala tak terima saksi orang-orang yang buat jahat dengan mak dan ayah. Lagi mana dia ni ada dosa dengan mak dan ayah dia, penyaksian itu tidak diterima. Orang yang tak jaga kebajikan mak dan ayah, khidmat mak dan ayah, biar mak dan ayah lagu tu, maka dia ni tak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa penyaksian-penyaksian dia, ikrar dia. Allahu Akbar. Ayat tu ibreke dua tu. Kita ni diuji dengan mak dan ayah bila? Bukan waktu kita senang, bukannya waktu kita ni segar sihat. Waktu kita diuji oleh mak dan ayah kita ialah waktu mak ayah kita ni tak sihat, tak segar. Waktu tu kita tak boleh nak